Hai, so welcome to kita punya travelog bersama anda semua. Saya Faizal, anda punya host. So ini episod pertama kita. So kita akan berjalan-jalan dekat daerah Batu Pahat. So dalam Batu Pahat ni apa yang ada yang istimewanya? Yang paling penting sekali, Batu Pahat ni adalah satu bandar yang sangat-sangat bersejarah sejak daripada zaman Sultan Muzaffar Shah, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka lah. So yang paling penting sis, dia punya sejarah dia adalah ada kaitannya ketika Siam cuba untuk menyerang Melaka pada tahun 1459. What? Bro, what are you talking about, man? So apa dia, dekat mana sejarah tu? So stay tune, follow kita dalam episod ni. So let's go and let's travel. Nak beli barang untuk buat travel. Apa yang bestnya dekat daerah Batu Pahat ni kita nak pergi ni? Okay, so Batu Pahat ni adalah salah sebuah daerah yang berada dekat negeri Johor. So lebih kurang kalau daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Batu Pahat ni lebih kurang dalam 3 jam setengah lah. Kurang dalam 200 km something. Dekat Batu Pahat ni dia punya kepadatan penduduk dia lebih kurang lebih daripada 300,000 kot. Itu pun kita masih tak tahu ni. Tapi yang paling penting sekali dekat Batu Pahat ni banyak benda yang seronok, benda yang best yang kita boleh dapat, terutamanya bab sejarah. So sangat-sangat banyaklah sejarah yang ada di Batu Pahat ni. Dia bermula pada era pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Masa tu zaman Sultan Muzaffar Shah, di mana tercatat bahawa dekat Batu Pahat ni semasa perang antara Melaka dengan Siam tu masa tu kerajaan Ayutthaya. So masa tu diorang berperang. Siam mula menyerang Melaka pada tahun 1449. Jadi masa tu perang antara Melaka dengan Siam ni, Melaka berjaya mematahkan serangan daripada Siam lah. Melaka pada ketika tu diketuai oleh Tun Perak. So Tun Perak berjaya mematahkan serangan Siam ni lah. So berjaya. Kemudian diorang tak berhenti lagi. So pada tahun 1459, 10 tahun lepas tu, diorang serang melalui maritim lah. So melalui laut lah. So salah satu tempat dia base dia adalah dekat ni lah, dekat daerah Batu Pahat. Dekat Batu Pahat lah. So dekat muara Batu Pahat tu lah, sungai Batu Pahat. So dekat satu tempat tu dia berkampung untuk mendapatkan air. So dekat situ lah titik mulanya kenapa Batu Pahat ni ada dekat dalam sejarah Melayu Melaka lah, sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Pada tahun 1459 kerajaan Siam telah menyerang Melaka melalui maritim. So dia diketuai oleh Laksamana diorang. Laksamana nantilah sampai dekat tu nanti saya juga. So masa tu sama juga Tun Perak juga yang mengetuai ni, mengetuai Melaka, kerajaan Melayu Melaka. So ketika armada Siam terpaksa berundur, diorang berkampung Batu Pahat tu lah, dekat tepi sungai, dekat tepi laut tu, tepi pantai tu. Kalau sekarang ni nama dia Pantai Minyak Beku. Pantai Minyak Beku. So diorang nak dapatkan sumber air, salah satu sumber air Diorang nak dapatkan sumber air, masalah dia sumber air bersih, sumber air tawar. Masalah dia nak dapatkan di Pulau Kampung tak boleh. Pulau Kampung dah halau dia dah.
diorang. Jadi diorang terpaksa berkampung dekat tepi pantai tu. Diorang kat situ, pantai tu banyak batu. So diorang pahat batu dekat situ untuk dapatkan air tu. So ada yang kata air tu berpunca daripada air hujan, ada yang kata air tu berpunca daripada air mata air. Alright. Itu dia punya sejarah dia. Nanti kita akan tengok, kita akan pergi dekat situ, ke pantai Minyak Beku. So apa lagi yang best kat tu? Macam-macam makanan macam-macam lah. Kalau kita nak tanya pasal apa, macam-macam lah. Selain yang paling popular sikit Briyani Gam dekat Batu Hat. Kemudian kita ada kambing 40 hari. So that's really popular tourist destination lah, dan kambing 40 hari. Kemudian kita ada macam-macam dekat Aitam. So kita pun dah nak sampai dekat Aitam. So lebih kurang dalam berapa belas kilometer kita akan sampai dekat Aitam. So first kali yang kita akan pergi sebelum sampai dekat Batu Pahat, kita akan pergi dekat Aitam dulu. So kita akan singgah kat Aitam. Stay tune. Sampai kat Aitam, kita akan belajar sikit kat Aitam. Apa yang best kat Aitam. Best. So okay, kita dah sampai dekat exit Aitam. So sebentar lagi kita masuk. Aitam. So Aitam ni banyak tempat kita nak pergi. Banyak tempat. So there's a land of boleh kata the land of craft lah. Craft tangan kan. Dunia craft tangan semuanya kat sini. Dan paling penting sekali adalah porcelain. There's a lot of porcelain dekat sini. So kalau kita boleh tengok kan, kat situ pun, kat depan tu, dia punya mercu tanda dia adalah porcelain, bandar seramik. So diorang bagi nama kat sini, Aitam ni adalah bandar seramik. Okay. Right. So welcome to Batu Pahat. So kat sini welcome to Aitam lah. Right. So welcome to Aitam. So sekarang ni kita dekat Aitam. Dekat belakang sana boleh nampak Plaza Tun. So dekat sini kita ada traffic light Aitam. So boleh nampak kat situ apa yang seronok sangat kat situ. Kita nak tengok. Boleh tengok situ kita punya mercu tanda dekat situ. Boleh nampak mercu tanda Aitam, iaitu porcelain lah, bandar seramik. So seramik banyak dekat sini. Dan yang paling penting sekali, paling banyak sekali dekat sini adalah craft tangan dan seramik. So kita akan pergi dekat satu tempat. Dekat Aitam ni kita akan pergi kat dua tempat. Pertama sekali adalah Arena Warna, di mana tempat tu penuh dengan craft tangan, kelepek-kelepek, porcelain, seramik. Dan satu lagi adalah putu bambu. Putu bambu adalah yang makanan yang paling popular sekali dekat Aitam ni lah. Right, let's go. Bukannya berkumpul dekat Arena Warna tau. Sebelum ni dekat tepi jalan, dekat sebelah sana tepi jalan. Tapi bangunan yang dekat situ dah tepi ni kedai-kedai kayu kat situ, kedai-kedai kecil apa semua sekali. Dan dekat situ dia punya kedai dia dah terbakar. So majlis pun pindahkan, majlis daerah Yomping dah pindahkan diorang ni, peniaga-peniaga semua dekat Arena Warna yang lebih strategik dan lebih selesa dekat sini. So apa yang ada dekat dalam ni dan apa popularnya Aitam, popular dengan seramik apa semua sekali tu, nak tahu berapa popularnya Aitam ni, apa yang bestnya, jom kita masuk dekat dalam Arena Warna. Right.
habis tour dekat dalam arena warna. Okay, so next kita punya destinasi pula, kita nak pergi rasa Putu Bambu Juliah yang dekat traffic light tu. So jom kita pergi sana dan kita rasa Putu Bambu yang famous tu. So dulu dekat sini tempat-tempat dia orang semua yang kat arena warna tadi, semua kat sini. Dulu kat sini sebenarnya yang popular, tapi tempat ni dah terbakar. So sekarang ni jadi parking je lah. So diorang semua meniaga sekarang ni. Ada sebahagian ni yang kedai-kedai ni meniaga kedai ni lah, kedai-kedai diorang, dan sebahagiannya pergi dekat sana lah, dekat arena warna. So bambu dan rasa kedua adalah dia punya coconut milkshake. Alright, so kita ada dua. Kita ada coconut milkshake tadi kita dah beli dengan Putu Bambu. So coconut milkshake ni dia punya ni, dia ada air kelapa lah, air kelapa. Lepas tu kita ada apa? Ada aiskrim vanila. So selain daripada isi kelapa dan air kelapa, so rasa dia memang dah tengah panas ni memang best. Boleh kata kalau saya nak bagi rating daripada 10 tu 9 lah, 9 per 10. Oh tapi memang best, memang tengah-tengah panas ni memang best gila lah minum coconut milkshake. Okay, so kita cakap pasal Putu Bambu Juliah. Bambu ni sangat popular. Rugi kalau kau pergi dekat Hitam. Kalau kau orang semua pergi dekat Hitam, tak pergi dekat Putu Bambu Juliah ni, memang rugilah. Sebab ini adalah Putu Bambu yang paling popular. Kau takkan dapat rasa macam mana Putu Bambu ni. Kalau kau pergi tempat-tempat lain, takkan ada yang rasa yang sama macam ni. So ni antara favourite keluarga diraja lah. Keluarga diraja Johor lah. So selalu kalau macam kembara mahkota tu, selalu antara tempat yang diorang akan berhenti dekat sini lah. So dalam ni kita ada tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Dalam dia ada 6, RM4 je. So RM4 je. So 6 ni RM4. Tadi air tadi coconut shake RM3.5. Total RM7.5. So baloi lah. So bismillah. Sedap. Best. Wangi kelapa ke, wangi dia punya ni, alhamdulillah memang sedap. So kita akan teruskan. Lepas ni kita akan pergi ke Bandar Batu Pahat. Bandar Batu Pahat daripada Hitam ni lebih kurang 50 km ataupun lebih kurang dalam 1 jam juga kita akan sampai dekat Bandar Batu Pahat. So dekat situ nanti kita akan berhenti dekat dataran Penggaram. Kat dataran Penggaram tu ada satu yang sangat menarik, iaitu ketika Sultan Abu Bakar nak memajukan Johor ni, dia perlukan peta. So peta ni, tugas ni diberikan kepada Datuk Bentara Luar, ataupun tu dia punya pangkat lah, kalau nama penuh dia Datuk Panglima Saleh Perang. So dia diberikan gelaran Datuk Bentara Luar. So dia yang petakan negeri Johor ni. So bermula daripada Batu Pahat. So kita akan pergi dekat dia punya pinpoint dia, dekat dataran Batu Pahat tu. Dia ada satu tempat tu, satu kawasan tu, satu monumen tu kat situ adalah dia punya pinpoint dia, tempat pertama sekali, tempat di permulaan pemetaan negeri Johor. Jom, let's travel. Jom. Okay, so sekarang ni kita berada dekat Bait Raja. Dekat Bait Raja. So dekat sebelah kanan saya ni University Indonesia on UTHM. So the best thing dekat UTHM ni, diorang ada library, di mana library diorang ni, perpustakaan diorang ni adalah perpustakaan yang paling besar sekali dekat Asia Tenggara.
datang ke Bandar Penggaram. Okay, so kalau nak tahu, Batu Pahat ni satu daerah, satu kawasan yang besar, satu daerah. Dan dia punya bandar tak nama Bandar Batu Pahat. Bandar dia, center dia, pusat dia diberikan nama Bandar Penggaram. Bersempena dengan dulu kalau kita baca sejarah sejarah diorang ni terkenal dengan apa? Kamasin something macam tu lah. Dia masin. So penggaram tu maksud dia pekerjaan diorang penggaram. Dan bukan memasinkan ikan masin lah kot. Tu apa benda yang saya baca lah. That's why nama dia penggaram. Dekat Bandar Penggaram. Ini Bandar Penggaram. So ini kita punya center. Nama dia dekat sini ni, nama dia Separantai. So pokok ni memang kita punya mercu lah. Memang takkan potong lah. So orang kata pokok ni mistik, tak boleh nak potong. Kita tak tahu, Allahualam kenapa ni. Tapi memang di sinilah Datuk Bentara Luar memulakan kerja-kerja memetakan negeri Johor. So dekat depan ni je, dekat depan ni saja. Right. So ni pejabat Majlis Bandaran. So inilah dia yang saya cakapkan. Di sinilah bermulanya central point. Di sinilah letaknya titik petunjuk di mana usaha untuk memajukan kerja-kerja mengukur Bandar Penggaram oleh Datuk Bentara Luar pada 2 Disember 1893. So fakta yang sangat seronok yang saya nak dengar dekat sini, yang saya nampak dekat sini, fakta yang menarik dekat sini, ia juga digunakan sebagai pengukur cahaya matahari untuk menentukan waktu solat, waktu sembahyang. So dekat sini dia ada tulis kat sini sembahyang. So inilah tempat di mana yang first sekali pinpoint dia punya pinpoint pengukuran untuk petakan negeri Johor oleh Datuk Bentara Luar atas arahan Sultan Abu Bakar. So inilah tempat dia. Okay, boleh nampak dekat situ, dalam kolam ni, bukan kolam sebenarnya. So dekat situ lah, itulah yang pertama sekali yang dalam ni. So kat situ ini dia punya yang tempat dia lah, dia punya pinpoint dia. Okay, ini adalah dataran Batu Pahat. Dekat dalam dataran Penggaram. So dia dah tahu dekat situlah, dekat mana pinpoint tempat pertama sekali
negeri Johor dipetakan. Okay, so dekat situlah, dekat dataran Pengaram tu, dekat yang tadi tu lah, dekat ada kolam tadi tu kat situ. Okay, so next ini yang orang kata di finale yang kita nak cari, yang kita tunggu. Kita nak pergi ke Pantai Minyak Beku. Kita nak tengok pula sejarah peperangan, peninggalan perang antara Siam menentang Melaka pada tahun 1459. So let's go, jom. Sebalik kayu-kayu, bukit-bukit ni semua, pokok-pokok ni, dan kita ada sampai sudah ke Pantai Minyak Beku. Okay. Baik, air pasang Oh, cantik. Oh, air pasang. So, ni di pantai ni, di parking kat sini, tapi kita akan pergi belah sana. Ya. So, kita akan pergi kat sebelah sana. Itu tu pantai kiri. Kalau yang apa? Kolam tu kat belakang sana. Yang ada pahat tu kat belakang sana. Tapi kita pergi sana dulu, kita akan susur dulu tempat ni. So ada banyak jualan-jualan di sini. Mana orang jualan di sini? So, inilah dia pantai Minyak Beku. So nice. Sangat-sangat cantik. So kita akan turun kat sini dulu sebelum kita pergi dekat sana lah, tempat sana lah. Okay, parking.
kawasan ni dah pun dimajukan oleh Majlis Pemandaran. So inilah dia pantai Minyak Beku. So kita akan turun, kita akan explore kat tempat ni, ke depan kawasan pantai ni dulu. Kemudian kita akan pergi belah sana, dekat sebelah sana dia ada dia punya ni lah, batu yang dipahat tu lah, kawasan batu yang kena pahat tu oleh tentera Siam. Okey, jom. Inilah dia pantai Minyak Beku. Kita berada dekat pantai Minyak Beku sekarang So kebanyakan kat sini semua pantai ni pantai berbatu. Turun kejap. Dia tak nak turun kat sini. So ni pantai-pantai berbatu kat sini. Pantai dia bukan pantai berpasir Pantai dia pantai batu. Sebab kawasan ni dulu bekas kuari. So kawasan ni dulu bekas kuari. So dekat sinilah berkampungnya tentera daripada armada daripada Siam. Armada tentera Siam berkumpul dekat kawasan sini lah, dekat kampung sini. Ni ada dia punya ni lah pemandangan dia, pantai Minyak Beku kat sini. Ni dekat kawasan jalur pantai dia lah. Okay. So kita ada type boleh jalan kat sini. Okay, so welcome. Ni di Batu Pahat, di mana di sinilah bermulanya dia punya sejarah bagaimana Siam cuba untuk menaklukkan Melaka tapi gagal. So dia adalah percubaan Siam untuk menyerang Melaka kali kedua. Kali pertama mereka gagal pada tahun 1446. Maka saya kata tadi kali 1449 1446 mereka gagal. Kerajaan daripada kerajaan Ayutthaya. So di bawah kerajaan di bawah Maharaja Trailokanai. Okey, so dekat sini apabila Siam cuba menyerang Melaka, so diorang kat sini lah. So diorang perang kat sini. So apabila nak dapatkan sumber air tawar tu, diorang terpaksa pahat batu yang dekat sini lah. So dia dapat lagi sekitar batu. Pahat batu. So begitu Melaka dikuasai oleh Perak lah. Dia punya video dia kasi pergi Batu Pahat. Kat sini lah tentera Siam memahat batu untuk mendapatkan air. Bukannya Sultan Muzaffar, jadi dia telah di bawah yang Sultan masa melarikan diri setelah tewas dalam peperangan menyerang Melaka masa pemerintahan Sultan Mansur Shah Melaka. So asal Siam
mentah dikejar oleh bendahara Tun Perak sampai dekat sini, sampai dekat Muar sana. So orang sampai dekat dekat tempat ni, so asal Siam nak dapatkan air. So inilah dia rigi dia. So inilah dia rigi yang tentera inilah dia rigi yang tentera Siam pahat untuk mendapatkan sumber air tawar lah. So ada yang kata air ni keluar air batai, dan ada yang kata untuk dapatkan daripada sumber daripada air hujan. Itulah dia punya sejarah dia. Kawasan ni sangat-sangat bersejarah. So kawasan ni Batu Pahat ni adalah sangat bersejarah. Inilah antara tempat yang paling bersejarah dekat dalam Batu Pahat. So dekat pantai Minyak Beku, Perigi Batu Pahat. So that's why lah dapat nama Batu Pahat. Inilah dia. So sampai dekat sini saja. Inilah dia kita punya travelog pada episod pertama. Ada apa dekat Batu Pahat. So the next episode kita akan tengok lagi, selain daripada pantai Minyak Beku, ada lagi pantai-pantai lain dekat Batu Pahat ni. Mungkin ada lagi, lebih kurang ada lagi 4 lagi pantai yang ada dekat Batu Pahat ni. Kita akan tengok dan apa benda yang bestnya makanan dekat Batu Pahat ni. So this is the next episode. So inilah dia sejarah Batu Pahat. Alright, jumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye.